Dato'. Ya, Bandar Kuching. Terima kasih Dato' Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kita semua terkejut dengan satu kes yang melibatkan pegawai waterboard di Sabah, di mana ratusan 100 lebih juta cash dan bank account telah disita dan disita oleh pegawai-pegawai SPRM. Saya rasa perkara ini berlaku 2 minggu sebelum bajet dibentangkan, dan saya anggap sebab bahawa sekurang-kurangnya dalam ucapan bajet itu ahli yang berhormat daripada Pekan sekurang-kurangnya perlulah mengucapkan tahniah, congratulate kepada itu pegawai-pegawai yang melakukan persitaan atau investigation kes tersebut. Tapi amatlah mengecewakan bahawa bukan saja tak ada tahniah diucapkan kepada pegawai SPRM, tapi perkataan rasuah atau membenteras rasuah atau corruption langsung satu perkataan pun tak ada disebut oleh yang berhormat Pekan dalam ucapan pembentangan belanjawan beliau. Seolah-olah itu rasuah ini perkataan adalah begitu sensitif lagi. Adakah beliau berasa fobia atau malu nak menyebutkan perkataan rasuah sehingga kan ni pesangka buruk ni awal-awal cakap pesangka buruk ni apa awal-awal apa petang lah pesangka buruk ni apa lah fobia ni layak fobia lah tidak perlu pesangka seolah-olah rasuah bakang benci sama yang penting dalam negara kita maki hamur SPRM tiba-tiba hari ni nak pukul ini bukan satu-satu sahaja kes rasuah yang kes rasuah yang ditangkap oleh SPRM. Cuba 100 lebih juta jangan kamu statement Wafi Kuching sebut dasar rasuah bagat dapat boleh jemput betul Ketua. Ada kes yang sedang seperti mata kucing. Kes yang melibatkan pegawai daripada ini kata Amat Berhormat Perdana Menteri Youth and Sports. Ministry of Sports juga melibatkan 100 lebih juta wang rasuah, dan persoalan yang lebih penting adalah berapakah kes lagi yang belum ditemui, dan juga adakah ini sebabnya walaupun kita sentiasa tahun demi tahun memperuntukkan berbilion-bilion beratus-ratus juta untuk pembangunan luar bandar, tetapi luar bandar masih begitu runtuh kerana ketirisan yang begitu banyak. 60% dianggap dijangkakan yang telah ketirisan. 60% peruntukan yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan luar bandar telah dibazirkan atau telah dimasukkan poket pegawai-pegawai yang terlibat. Dan saya juga ingin tahu adakah apa-apa langkah supaya yang akan diambil oleh kerajaan supaya perkara ini tidak berlaku lagi. Kita ada Jabatan Audit Negara, kita ada SPRM, ada PDRM, tapi skandal-skandal ini berulang satu kes demi satu kes. Dan saya haraplah yang berhormat Menteri akan memberi sedikit penjelasan atas perkara ini. Adakah itu kes yang terlibat di waterboard ini betul-betul satu langkah untuk memerangi rasuah, atau ia ada satu langkah yang diambil oleh pentadbiran atau diambil oleh Barisan Nasional kerana ada abang angin, ada perkembangan politik di mana
ada pemimpin-pemimpin UMNO nak keluar daripada UMNO. Oleh itu apa yang pepatah dia kata ini, to kill the chicken, to warn the monkey. 36 Kill the chicken, to warn the monkey. Tuduh UMNO. Apa tidak boleh UMNO yang untuk memberi amaran kepada monyet. Yang rumah kucing. Janganlah bagai kita memerangi rasuah ini. Parti kamu dituduh rasuah. Apa nak kaitkan UMNO? Kamu bodoh. Dia ini Wan. Ya Mamat, sekejap. Ya Mamat. Kaitkan parti-parti UMNO. Tadi kita benar ke UMNO? Sebab tu yang Mak, dalam kita mengeluarkan perkataan dalam perbahasan kita, janganlah sebut monyet. Dalam nanti Saya tidak sebut monyet. Ini pepatah Cina. Jangan Mama balik ni ya. Ya Mama balik. Ya, yang Mama nak betul. Dan saya juga dengar perkataan minum toddy dan sebagainya. Yang Mama balik pun saya dengar juga perkataan yang tak sedap, bodoh dan sebagainya. Ini pun mengundang kedua-dua belah pihak. Tapi siapa mula? Dia mula. Ya, yang Mama balik saya faham. Stamping jangan turut campur stamping. Ya. Jadi eloklah kita sama-sama menjaga adab dan isi perbahasan kita, jangan menyakit-nyakitkan hati ahli yang lain. Terima kasih. Boleh bagi lebih masa sikit ke? Injury time. Semasa saya memberikan pandangan, jam tersebut telah diberhentikan. Tidak, dia ada tadi saya nampak. Ya. Okay, terima kasih ya. Perkara yang kedua adalah mengenai pelantikan hakim. Ini tidak berapa itu politik lagi lah. Tidak berapa berunsur politik lah. Ini pelantikan hakim. Kita mencadangkan bahawa itu Richard Melanjung, CJ Sabah Sarawak dilantikan sebagai CJ Malaysia kerana pengalaman beliau dan keputusan-keputusan yang beliau buat itu telah dianggap dalam legal fraternity sebagai good decision. A lot of his decision are good decision. Dan saya juga nak sebutlah tanya, kenapa di antara 15 orang hakim Mahkamah Persekutuan langsung tak ada satu daripada Sarawak. Ini adalah amat penting kerana mengikut adab istiadat itu kita dalam perlembagaan kita itu hakim yang mendengar kes-kes daripada Sarawak haruslah mempunyai bonyong experience, dan kalau kita tak ada seorang pun hakim Mahkamah Persekutuan daripada Sarawak, bagaimanakah kita nak mereka nak memahami apa-apa ada istiadat dan undang-undang tempatan di Sarawak. So oleh itu saya mengiru supaya lebihlah sekurang-kurangnya satu hakim Mahkamah Persekutuan yang akan dilantik masa kelak haruslah datang daripada Sarawak, dan saya juga mencadangkan supaya Justice CJ Richard Melanjung dilantik sebagai Chief Justice of Malaysia. Dan perkara ketiga adalah mengenai Parlimen. Pagi ini kita ada ahli-ahli Parlimen daripada Pembangkang dan juga mantan ahli Parlimen sudah buat mengadakan satu pertemuan di mana kita ada buat 4 resolusi. Ini mengenai integriti dan martabat dan juga Parlimen ini. Dan antara 4 resolusi itu ada 2 ada sentuh tentang the Speaker of the House. Biarlah saya baca. Satunya adalah meminta Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat menghormati dan mempertahankan hak dan kebebasan Parlimen sepenuhnya seperti yang diiktiraf dalam doktrin perasingan kuasa dan seperti yang diamalkan di semua parlimen-parlimen ala Westminster.
Keduanya adalah meminta the speaker mengkaji semula petua yang beliau keluarkan pada 31 Mac 2016 dan 20 Oktober 2016 atas perkara pertanyaan jawab lisan dan isu yang berbangkit di Dewan Rakyat yang membangkitkan isu 2.6 bilion dan tafsiran subjudis bagi pertanyaan jawab lisan jawab bukan lisan dan usul membabikan isu tindakan civil di REM oleh DOJ pada mesyuarat ketiga penggal keempat Parlimen ke-13 ini bersandarkan kepada petua yang beliau dikeluarkan ini, ahli Parlimen telah tidak dibenarkan berbahas atau isu yang menyentuh 1MDB, DOJ dan 2.6 bilion dan menteri-menteri juga tersekat dan terbatas dalam memberi jawapan kepada soalan-soalan berhubung dengan perkara tersebut. Datuk Pengerusi, akhirnya saya mengurus supaya itu integrity of this parliament should be safeguarded, should be defended, dan malangnya the speaker has failed in his duty in doing that. Oleh itu saya berasa adalah wajar untuk saya membuat satu cadangan supaya satu peringatan diberi kepada speaker supaya untuk menjalankan tugas beliau untuk betul-betul benar-benar mempertahankan maruah Parlimen ini, dan sebagai satu peringatan saya cadang supaya RM10 ditolakkan daripada monumen beliau. Terima kasih.